Assalamualaikum semua. Sekarang saya berada di Pasar Tarim. Tapi hari ini hari Jumaat, iaitu cuti. Ini belakang saya ada Bank National Bank of Yaman. Okey, saya nak bagi tahu cerita dulu ni saya berada di hadapan Masjid Jamek. Masjid Jamek ni masjid yang solat Jumaat di Kota Tarim. Jadi dulu kan ayah Habib Omar dia kena colek. Ayah Habib Omar ni kisah zaman lama dulu lah. Ayah Habib Omar dicolek di kawasan ni kan. Ayah Habib Omar kena colek. Ni bangunan dia kan. Ni bangunan ni kan. Kisah dia ayah Habib Omar ni kena colek ni masa Habib Omar kecil je. Masa tu umur Habib Omar dalam 5 tahun. Jadi Habib Omar ditinggalkan di depan ya. Depan tempat ni. Jadi masa dekat situ dia ditinggal dan dia polis ambil Habib Omar punya ni. Jadi orang panggil apa, Habib Omar last sekali terkapal-kapal dia seorang-seorang di situ. Itu je lah yang nak cerita dia. Okey, sebenarnya saya nak sambung balik cerita tentang saya punya kisah kemarin tu. Kisah kemarin kan. Okey, ni dia Kota Tarim. Nah, ni di kawasan Suk lah. Boleh tengok lah Suk ni lah, dataran dah. Okey, saya nak menceritakan, nak sambung balik cerita kemarin. Okey, terima kasih kerana menonton channel Muhammad Nazir Abdul Ghani ni. Okey, apa saya nak ceritakan, sambung kisah episod yang kedua kan. Alhamdulillah kami dibesarkan masa umur saya 6 tahun. Saya tak pernah masuk tadika ataupun masuk sekolah asuhan kanak-kanak kecil-kecil. Tak ada. Saya belajar di sekolah rendah. Sekolah tu bernama Kampung Alam Kudu. Dan sekolah pun nama sekolah Alam Kudu, sekolah rendah di Malaysia. Okey, di Kedah, Alostar. Saya di situ darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5 dan darjah 6. Di situ saya belajar, saya ambil UPSR di situ. Alhamdulillah, masa cukup semua belajar di situ. Dan pernah main silat gayung, mewakili sekolah tu main silat gayung dan main sukan sepak takraw. Dan sukan sepak takraw pun saya dihantar di lawan di sukan-sukan di sekolah-sekolah yang lain. Di kehidupan biasa je, sekolah rendah, tak ada apa-apa yang menarik pun. Pernah menjadi ketua kelas di kelas. Okey, suka melukis. Pernah masuk pertandingan melukis, alhamdulillah menang. Betul, sebab suka melukis. Dan tu darjah masa saya darjah 1 sehingga darjah 6 lah. Okay, darjah 6 tu saya ambil UPSR. UPSR saya, ayah saya dia suruh saya ambil, saya masuk sekolah agama. Sebenarnya saya tak suka sekolah agama ni, tak tahu waktu tu. Dan bila saya, alhamdulillah ya, saya sampai satu tahap saya borang sekolah tu, dia bagi saya sembunyi dengan kakak saya, kakak yang kedua. Dan dia, kakak saya alhamdulillah, lepas tu dia dalam keadaan tak suka untuk nak masuk sekolah menengah. Saya nak masuk sekolah menengah biasa sebenarnya, tapi ayah saya paksa saya untuk masuk sekolah agama. Dan sekolah agama yang saya masuk setelah darjah 6 tu sekolah tingkatan 1, sekolah menengah tinggi lah. Umur waktu tu 14 tahun. Jadi masa umur 14 tahun tu ayah saya ada lagi, tak meninggal lagi, tapi dia sentiasa didik kami lah. Dan sentiasa pergi surau, solat semua, baca Quran. Okey lah. Tapi tak pernah pergi kedai game, tak pernah pergi Sunway Lagoon, tak pernah pergi tempat-tempat menarik apa semua, sebab memang ayah daripada keluarga yang tak berduit kan. Tapi ayah didik kami ni tak pernah pergi mana.
sekolah yang ayah hantar tu, sekolah tu sekolah PAS. Yang pastinya sekolah tu sekolah PAS. Dan sekolah PAS tu dia sekolah tu pintu pagar pun tak ada. Dan sekolah tu kira kenangan indah lah sekolah tu. Saya duduk sekolah tu tingkatan 1 sampailah tingkatan 6. Sekolah tu dipanggil Sekolah Agama Rakyat. Dan dia masa tingkatan 1, masa saya tingkatan 1, tingkatan 2 saya tak masuk lagi sekolah. Saya tak masuk lagi asrama sebab waktu tu ayah saya ada. Lepas tu selepas ayah saya meninggal tu, masa tingkatan 2 tu, tingkatan 2 atau 3, tingkatan 2, cikgu guru besar sekolah tu nama dia Ustaz Ahmad Yahya. Beliau suruh saya, sekira dia nak ambil saya sebagai anak yatim tinggal di sekolah tu. Dia akan biaya semua pelajaran sekolah tu semua. Jadi itu yang sebab saya duduk di sekolah tu. Jadi bermulalah kehidupan saya sendirian di sekolah tu. Dan adik-adik saya yang lain, adik Abdul Rahman, adik Ramli, adik Din, 3 orang adik di bawah saya tu lelaki, semuanya dihantar di sekolah anak-anak yatim. Ada anak yatim di Pulau Pinang, ada anak yatim di Alostar. Dan adik pada saya, bawah pada saya, yang dia ada channel YouTube dia sendiri ni, saya akan bagi channel YouTube dia. Dan boleh tekan subscribe dia, follow dia. Dia di bawah saya dan dia di sekolah, dia di anak yatim di sekolah tu. Dan sekolah tu biaya free macam juga saya. Dan bising tempat ni sebab jalan ni jalan lalu lintas, jalan raya, yang tak boleh tengok Asal orang Arab semua tengok pelik Lepas tu saya duduk sekolah tu tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 saya ambil PMR di sekolah tu. PMR ni apa? Saya ambil PMR dan alhamdulillah di sekolah tu makan semua free. Makan semua free kan. Dan biaya sekolah. Dan waktu tu mesti anda semua hairan sebab apa saya tak dijaga oleh abang ataupun oleh kakak-kakak yang lain. Okey, mereka pun waktu tu mereka kurang lah dari sudut kewangan. Orang pun susah juga lah. Jadi tak dapat nak tolong kami. Tapi kami dihantar sekolah anak-anak yatim. Jadi kat saya, sekolah yang ayah saya pernah nak saya belajar tu, sekolah agama tu, di situ lah saya duduk di situ. Jadi ayah saya alhamdulillah dia sebelum dia meninggal dia letak di situ. Dan waktu ayah saya meninggal tu, saya ingat lagi pada malam tu saya nak pergi tengok dengar ceramah PAS. Waktu tu saya keluar, okey tak apa, saya balik dalam pagi subuh tu. Adik kecil nangis. Waktu tu mak yang keempat tu dia hantar balik kampung, tak tahu kenapa, macam mana tu kisah dia. Tapi ayah bawa balik baby tu, adik tu. Okey, bawa balik tu, dia bawa pada malam tu dia nak minum susu tapi dia nangis terlampau lama sebab kakak saya tu dengar adik saya nangis, dia turun, dia tengok. Waktu tu kakak saya dah kahwin, kakak yang ketiga. Waktu tu dia dah kahwin, kakak semua dah kahwin, abang belum, abang Harun belum. Okey, dia dah kahwin. Dia waktu tu dia datang rumah, dia tengok, lepas tu lain kali dia turun rumah, rupanya ayah tengah nazar. Dia tengah tarik nafas yang terakhir tu, dan beliau nak menghembuskan nafas tadi. Saya pun pergilah cari jiran, iaitu Pak Cik Abu, yang jiran dekat kampung saya tu. Dia ni ayah pada abang pada ayah saya. Dan dia pun datang. Lepas tu saya pun tengok dia itulah kali terakhir ayah saya menghembuskan nafas yang terakhir, dia meninggalkan anak-anak yatim lah. Lepas tu dan kami pun duduk kat tepi, saya pun duduk kat tepi jenazah dia dan doa, dia baca Quran untuk dia apa semua. Waktu tu alhamdulillah dia hantar saya, ditinggalkan saya sekolah agama. Dan saya mewarisi satu benda dekat dengan dia ni, iaitu motor Protosaga pula, motor Honda Peta. Tu je yang saya bawa ke sekolah agama tu, sekolah agama tu. Dan di situ saya duduk selama sampai tingkatan 6, saya duduk sekolah asrama tu. Dan di sekolah agama tu kan. Dan di situ saya tak pernah balik